hidup untuk Islam, cara Islam, kepada Islam. Everything you do must be Islamic. Tidak boleh kita ikut cara yang lain. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah dalam surah Ali Imran. Barang siapa mencari cara hidup lain daripada cara Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya, dan orang itu tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Di dunia ini mungkin tak rugi, tapi di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Sebab apa saja kita buat tak ikut Islam, tak terima di Tuhan. Semayang tak ikut Islam, tak terima Tuhan. Nuri kenara tak ikut Islam, tak terima Tuhan. Pakaian tak ikut Islam, tak terima Tuhan. Pendidikan tak ikut Islam, tak terima Tuhan. Apa saja kita buat kena ikut Islam. Baik, sifat-sifat orang yang hidup untuk Islam ada 5 sifat di sini. 5 ni kita kena amalkan. Apabila saya hidup secara Islam dan untuk Islam, kehidupan saya mestilah mengikut lunas-lunas Islam dan corak yang dapat membezakan dengan kehidupan orang lain. Jangan tiru kehidupan orang kafir tu. Ekonomi jangan tiru ekonomi orang kafir, kebudayaan jangan tiru kebudayaan orang kafir, hiburan jangan tiru hiburan orang kafir, pergaulan jangan tiru pergaulan orang kafir, kenuri kenara jangan tiru kenuri kenara cara orang kafir. Apa saja kita buat mesti ada cara kita yang tersendiri, iaitu cara Islam. Di antara lunas-lunas dan corak-corak tersebut ialah yang pertama, ada 5 ya. Berpegang teguh kepada Islam secara praktik. Jangan sebut ndak Islam, tapi kita tak amalkan Islam. Orang azan kita naik lagi sana kemari. Orang nutup aurat kita pakai seluar pendek saja. Itu cakap aja hendakkan Islam, tapi kita tak mau amalkan Islam dalam hidup kita. Jadi dipraktikkan. Orang yang percaya ialah orang yang mengamalkan Islam. To believe is to practice. Itu cakap orang putih dia. Kalau kamu percaya, kamu amalkanlah. Kalau kamu tak buat, maknanya kamu tak percaya lah. Jadi apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Praktikkan Islam itu dalam kehidupan kita. Kerana iman itu bukanlah angan-angan semata-mata, tetapi iman adalah sesuatu yang termeteri di dalam hati dan dibuktikan benar oleh amalan. Iman itu bukan saja sebut-sebut aja. Dia mengikut apa yang kamu lakukan dalam hidup kamu itu, ya. Itu sebab kesempurnaan iman itu apa? Tasdiqum bil qalb wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Baru sempurna iman itu. Membenarkan dengan hati, melafazkan dengan lidah dan melakukan dengan anggota. Baru sempurna. Kalau tidak, tak sempurna iman itu, ya. Firman Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu surah Wal Asri itu. Masyhur dia. Wal Asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu sentiasa berada di dalam kerugian. Illal ladzi, melainkan mereka-mereka. Illal ladzina amanu, melainkan mereka-mereka yang beriman. Wa amilus solihat, beramal dan beramal dengan amalan yang soleh. Ada 2 tu, beriman dan beramal soleh. Beriman, percaya Allah tu dari segi rububiyahnya, dari segi uluhiyahnya, dari segi asma'nya, dari segi sifatnya. Itu beriman. Kemudian beramal soleh. Apa saja kita buat mesti ikut Islam. Itu namanya amal soleh. Membaca amal soleh. Jadi kita baca benda yang beri manfaat. Amal soleh lah tu. Nak mamam, baca doa dulu. Amal soleh lah tu namanya. Nak masuk tandas, kaki mana dulu? Kaki kiri dulu. Itu amal soleh lah namanya.
Membeli barang, ada angkat jual beli, amal soleh lah namanya. Semua sekali kena ikut cara peraturan hidup, cara Islam. Itu namanya illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baru tak rugi. Baru tak ada rugi. Kalau tidak, rugi belaka manusia ni. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, maka sesungguhnya manusia itu sentiasa di dalam kerugian. Yang tak rugi apa? Amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Begitu aja, ada dua lagi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mereka berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan penuh kesabaran, baru tak rugi. 4 golongan manusia tak rugi: beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran, baru tak rugi. Kalau tidak, rugi belaka manusia. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, kata Allah. Artinya apa? Apakah kamu mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu lupa diri kamu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, iaitu Taurat. Tidakkah kamu berfikir? Allah ingatkan ini bukan untuk Bani Israel saja. Allah ingatkan kita ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nyuruh orang aja. Jangan nyuruh orang aja buat baik, tapi diri dia tak buat baik. Dia lupakan diri dia. Jadi atamurun nas, apakah kamu menyeru manusia bil birri, membuat kebajikan, wa tansawna anfusakum, tetapi kamu lupakan diri kamu sendiri. Kalau nyuruh orang bukan main, kamu ni mesti begini. Tapi dia lupakan diri dia sendiri. Orang Islam tak rob itu. Nabi Muhammad tak rob itu. Dia buat dulu, baru dia suruh orang. Dia tinggalkan dulu, baru dia merintahkan orang supaya meninggalkan satu perkara. Yang dia buat dulu. Bila dia nyuruh orang sembahyang tahajud, dia dulu sembahyang tahajud. Kalau dia melarang orang jangan main judi, dia tak ada main judi. Begitulah Nabi Muhammad. Ada satu kes, ada seorang bapa minta Nabi Muhammad ngaburkan pada dia, apa ubat sakit mata ya Rasulullah? Anaknya sakit mata, anak saya ni sakit mata dah lama benar tak mau baik-baik, apa ubatnya, kata. Nabi pun tengok budak tu, minggu depan lah kamu datang, kata Nabi. Minggu depan lah kamu datang, baru aku kabarkan apa ubatnya, kata. Minggu depan tu datang lah bapak tu, nanya Nabi, ya Rasulullah, minggu sudah kamu berjanji dengan aku nak kabar ubat sakit mata anak aku ni. Sakit lagi, masih sakit lagi, katanya. Kata Nabi apa? Jangan makan benda-benda manis. Jangan makan benda-benda manis. Kata adik bapak budak tu, kata kalau itu ubatnya ya Rasulullah, apa yang teruk nunggu seminggu baru nak ngaburkan? Hari itu kabarkan senang. Agaknya apa jawab Nabi? Nabi jawab macam mana? Aku masih tu tak boleh nak ngaburkan ubatnya, kerana aku baru lepas makan tamar. Ayo liu aku manis lagi, macam mana aku nak ngabur kamu jangan makan manis? Sekarang ni hari ni aku puasa, ayo liu aku tak ada manis, pahit lagi dah. Maka aku beritahu kamu jangan makan manis. Faham ke tuan-tuan cerita ni? Bermakna Nabi kalau melarang orang, dia tinggalkan dulu, baru dilarang dengan orang. Kalau dia nyuruh orang, dia buat dulu, baru dia nyuruh orang. Begitu juga Sayyidina Umar. Didatangi oleh tentera ataupun perisik daripada daripada Rom. Nanyakan, macam mana ya Umar, tentera-tentera kamu ni terlalu taat kepada kamu, ikut aja perintah kamu.
Kata Umar, aku sebelum memberi perintah, aku buat dulu. Sebelum aku membuat larangan, aku tinggalkan perkara itu dulu. Itu sebab tentera-tentera aku sangat patuh kepada aku. Hari ini ada tak apa itu? Mereka kata kita mestilah berjimat cermat, tapi demo tak tahu lah ngapa ya. Itu kita tengok sendiri lah macam mana kehidupan mereka. Sebab itu hari ini orang yang besar-besar boleh cakap aja sebab mereka tak buat apa yang mereka cakap. Di akhirat besok Tuhan murka, marah benar Tuhan. Apa kata Allah? Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Ngapa kamu bercakap apa yang kamu tak buat? Cakap je tapi buatnya tak. Sangatlah besar kemurkaan Allah Ta'ala. Kabura tu besar benar. Maqtan, kemurkaan Allah Ta'ala. Indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bahawa mereka berkata tapi mereka tak buat. Itu kita lah, saya lah. So ditanya di Tuhan, apa nak jawab? Tiap-tiap hari menyeru manusia supaya berlaku adil, supaya berlaku kebaikan, supaya bertakwa, tapi yang nyuruh tak ada bertakwa. Macam mana? Esok Allah akan marah, akan seksa orang-orang yang begitu. Mudah-mudahan saya tak jadi orang itulah ya. Mudah-mudahan lah ya. Jadi itu dia. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab iaitu At-Taurat. Tidakkah kamu berfikir? Apakah kamu tak ada akal? Afala ta'qilun, kata Allah ya. Apakah kamu tak ada berakal? Lagi firman Allah, kabura maqtan, ini yang saya baca tadi. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa dia? Amat besar kebencian di sisi Allah ataupun kemarahan di sisi Allah. Sama itu, kebencian, kemarahan. Bahawa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Kamu tak buat tapi nyuruh orang buat. Orang Islam tak ada hobi itu. Dia mesti cakap serta bikin. Bukan cakap tak serupa bikin. Itu orang Islam ya, cakap serta bikin. Ya, Hujjatul Islam tu gelarannya, namanya Al-Ghazali, Imam Ghazali. Hujjatul Islam Al-Ghazali telah mengatakan dua orang lelaki telah menimpakan musibah kepada aku. Dua orang lelaki telah membuat aku ni susah ya, menimpakan musibat kepada aku, kata Imam Ghazali. Ya, dua orang tu akan menimpakan, tapi bukan betul-betul berlaku ni, dia ngaburkan. Dua orang ni akan mendatang musibat kepada aku. Yang pertama, orang alim yang cabul. Yang kedua, orang jahil yang beribadat. Ya. Ini berlaku di akhir zaman. Ada hadis, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'um fusaq. Tuan-tuan boleh baca dalam 40 hadis. Ya, 40 hadis menceritakan keadaan akhir zaman. 40 hadis akhir zaman, nama buku ni. Kecil episode ni aja. Ya. Hadis yang ke-21 kalau tak salah saya. Akan berlaku di akhir zaman ahli-ahli ibadah yang jahil-jahil dan ulama-ulama yang jahat-jahat. Ni dua perkara. Ya, orang nak beribadah ramai tapi jahil-jahil. Kadang semayang pun tak reti. Dia nak semayang tapi tak reti semayang. Ketika iktidal batal semayang ni, dia tak sedar. Bukan sini lah ya, jangan menyolang mata tengok saya. Sini tak ada. Ya, batal semayang ni ketika iktidal. Apa pasal batal? Tangannya bergoyang-goyang. Sami Allahu liman hamidah, kata tangannya. Batal ke tak? Batal lah tu. Kadang di takbiratul ihram pun dah salah takbirnya. Allahu Akbar ni.
Salli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Betul ke tu? Betul ke tuan-tuan? Salah. Ada nak action lagi Allahu Akbar kata. Ada ait pula. Ada kap di atas ait kan? Ya, ada yang ngangguk lah. Allahu Akbar yang ngangguk kepala tu. Itu ahli ibadah yang jahil-jahil. Kemudian ada pula ulama-ulama yang jahat-jahat, menggunakan ilmunya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk mencari kekayaan, untuk mencari kemasyhuran. Ada keedah orang apa itu? Banyak ya. Tapi jangan kita nuduh-nuduh siapa-siapa. Tapi Rasulullah kata ramai-ramailah. Itu sebab dia menggunakan isim jamak. Dia gunakan ubadun juhalun. Artinya ramai lah tu. Ubad tu jamak kepada abid. Ataupun diterti plural. Ubadun juhalun. Plural, ramai lah tu. Dia tak kata al-abidul jahil. Kalau seorang, al-abidul jahil. Kalau ramai, ubadun juhalun. Begitu juga al-ulama ataupun ulama fusak. Dia gunakan perkataan ulama. Dia kata al-alim. Patutnya digunakan al-alimul fasiq. Itu seorang. Orang alim yang fasik. Ini kerana ramai digunakan ulama fusak. Ramai lah tu. Akhir zaman ni kata di Nabi ya. Yakunu fi akhir zaman. Ubadun juhalun wa ulama fusak. Ini pun begitu. Imam Ghazali pun kata begitu. Dua jenis orang yang boleh menimpakan musibah kepada aku. Orang alim yang cabul, artinya orang alim yang jahat, dan orang jahil yang beribadah. Si jahil memperdaya orang ramai dengan ibadahnya, si alim pula memperdaya orang ramai dengan kecabulannya. Itu orang alim. Kalau tidak saya ngajar sini, mesti bagi saya sekian banyak. Kalau tidak, saya tak nak datang. Ya. Lepas ngajar apa buat? Lepas ngajar apa buat? Masuk kereta, keluar kereta, masuk lagi, keluar lagi, buka bonet, tutup bonet. Kenapa? Kerana bendahari belum datang dekat lagi. Envelope belum dapat. Itu kerana envelope lah. Jadi dapat apa? Dapatlah envelope. Ya. Sebab itu malam ni saya istihar lah. Kalau tak ada envelope pun saya datang juga. Tapi kalau ada, nyerongin lah. Jadi jangan kerana envelope. Kadang-kadang ada yang hobi tu, ada seorang, saya tak sebut nama lah ya. Dia bagi ceramah di satu masjid. Dia bagi 200 malam tu. Dia datang dari Kuala Lumpur lah. Dia bagi dia 200. 2-3 hari lepas tu datang lagi seorang daripada Syersha je lah, bukan dia nya. Mengatakan 200 itu tak cukup, tak boleh cover kos. Dia datang tu katanya. Minta lebih lagi. Minta apa? Minta 500 pula. Dari Kuala Lumpur ke satu tempat lah. Bukan jauh mana pun. Tak 500 pula tu. Ada seorang ustaz. Dia jadi imam di Cameron Highland, di Masjid Tanah Rata tu. Dia juga imam, dia juga pencegah maksiat, dia juga pengatur pengajian. Dia telefon satu orang, ulama jugalah dari Ipoh ni. Orang Ipoh tau. Jangan tanya siapa ya. Ya, dia tanya. Udah cakap-cakap tu, kata dia ulama tu, ustaz cakaplah dengan PA saya. Tahu apa PA? Apa PA? Personal assistant saya, Syersha lah tu. Dia pun cakap dengan Syersha tu. Cakap, kata Syersha, berapa ribu nak bagi ustaz ni? Kata. Berapa ribu? Dari Ipoh ke Cameron Highland, berapa ribu kita nak bagi ustaz? Ustaz tu terus letak telefon, tak ada sambung lagi, cukup. Ini dia, manusia hari ini menggunakan ilmu untuk kepentingan diri. Bukan salah menerima tu, ya, tak ada salah. Tapi kalau orang bagi, terimalah. Jangan jadi syarat. Jangan jadi jadi apa? Jadi peraturan. Kalau tak ada, tak datang. Jangan hobi itu. Ya.
Tambah sekarang ni tuan-tuan tahu, ustaz ni dia macam goreng pisang, laku berbenar. Ya, laku benar, ke mana pergi ada je orang tak. Tak ada orang sini tak. Tak ada orang sini tak. Dia boleh letak harga. Kalau dia tak, kalau dia kerana harga. Itu yang berlaku di akhir zaman. Dia macam selebriti sekarang ni. Tahu apa selebriti? Apa? Orang yang disanjung-sanjung lah, selebriti namanya. Jadi itulah dia. Tu siapa cikgu jadi ustaz pun laku. Ada tak cikgu jadi ustaz? Laku. Mana tiap malam ada je. Kalau dia nak letak harga boleh lah. Tapi ilmu Allah bukan ada harga, ya. Itu dia. Namanya apa? Ulama fusaq, ya. Orang alim yang jahat-jahat, yang cabul di sini tulisnya ni, cabul, ya. Inilah yang merosakkan, kata Imam Ghazali, dua golongan, ahli ibadah yang jahil dan ulama yang jahat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada umat Islam dengan sabdanya, kunul ilmi ru'at tan ketun tu. Ru'atan wala takunu lahu ruwatan. Ruah lah tu, ru dapat ruah alif di atas ruah. Ya. Jadilah kamu orang yang memelihara ilmu, dan janganlah kamu jadi orang yang meriwayatkan ilmu. Jadi kamu hendaklah memelihara ilmu. Sebab itu tuan-tuan nak mengaji ni pun ada adab-adab mengaji, bukan pakai ngaji buka kitab gitu aja. Ya, nak jadi guru ada adab-adab seorang guru, nak jadi murid ada adab-adab seorang murid. Ya, kena observe lah, kena perhatikan adab-adab itu. Kenapa yang kita bicara ni ilmu Islam, bukan ilmu tari menari, bukan ilmu joget lambak. Ini ilmu Islam, nak kita bawa sampai ke akhirat. Jadi hendakkan ilmu itu biar dia berkat. Apa tanda ilmu itu berkat? Dapat diamalkan dalam hidup kita. Hendakkan berkat, kena ikut adab-adabnya, ya? Itu sebab nak ngaji ni biar berguru. Kalau tidak baca aja kitab faham boleh, bukan tak boleh, ya. Baca faham, tak payah tanya siapa boleh. Tapi tak ada adab, tak ada berkat kalau dia tidak berguru. Dia nak berguru. Kerana apa masalah? Tanya kepada guru tu, senang, ya. Itu dia. Baca dalam Hidayatus Salikin ada adab-adab menjadi seorang guru. Ada adab-adab menjadi seorang murid, adab murid dengan guru, adab guru terhadap murid, ada belakang, ya. Boleh baca kitab tu. Ya, jadilah kamu orang yang memelihara ilmu, dan janganlah kamu jadi orang yang meriwayatkan ilmu. Nak dipelihara ilmu tu. Macam mana memelihara ilmu? Diamalkan. Kalau dia ngajar bab zuhud, dia mesti zuhud dulu. Kalau dia ngajar bab kedekut, dia janganlah bakhil pula. Dia kena jadi pemurah dulu. Kalau dia ngajar bab tawaduk, dia janganlah takabur. Dia ngajar bab tawaduk, tapi dia takabur. Anak saya ni duduk Kuala Lumpur engineer, katanya. Duduk dekat dengan rumah Najib, katanya. Dia hari-hari pergi melawat Najib. Nak ditukarkan dengan Cameron Highland, tak dibagi Najib. Sayang benar Najib tu, katanya. Ya, cerita pasal anak dia. Takabur itu namanya. Jadi kita menyeru manusia jangan takabur, mestilah tawaduk, mesti merendah diri. Tapi kita pula dalam pengajian kita memuji-muji anak-anak kita. Ya, kalau dia pun berjaya anak tu, apa yang perlu dipuji? Ya, Allah dah tahu, udahlah. Ini dah. Itu cerita anak saya, isteri saya. Saya. Itu aja perkataan dia, first wordnya dalam ayat itu saya aja. Anak saya, isteri saya, suami saya. Itulah, ya. Jadi kita kena kalau tawaduk, kita dulu bertawaduk.
Ya, kalau nyuruh orang berjuang, kita dulu berjuang. Jangan nyuruh orang dia, kamu mestilah berjuang katanya. Dia haram berjuang. Begitulah seterusnya. Buat dulu baru kita seru manusia. Lagi, itu yang pertama. Yang kedua, mencari dengan teliti sesuatu yang mendatangkan maslahah kepada Islam. Apa yang kita buat biar ada maslahah. Apa kata maslahah? Kegunaan di sebalik benda yang kita buat. Manfaat yang boleh kita dapati dari sesuatu yang kita buat, itu namanya maslahah. Apa kita dapat? Itu namanya maslahah. Cari kita buat tu apa maslahahnya? Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duru ma'a kitaballahi haitsu madar. Artinya, berlegarlah kamu bersama-sama kitab Allah di mana saja ia berlegar. Kemana aja pergi bawa kitab Allah tu. Kitab Allah apa? Al-Quranul Karim. Baca dia, faham dia, sebarkan dia, mengajar dia, amalkan dia. Itu Al-Quranul Karim. Kemana aja. Berjalan tak apa, berjalan ke mana pergi. Nak pergi ke China, nak pergi ke Jepun, nak pergi ke India, tapi jangan lupa ajaran daripada Al-Quranul Karim. Kemana saja kamu pergi, Quran tu jadi dipraktikkan dalam hidup kamu tu. Kemudian lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha apa tu? Ya ke ba ke ya tu? La yahtammu. La yahtammul muslimin falaisa minhum. Sesiapa yang bangun pada waktu pagi dan tidak mengambil berat urusan orang Islam, beliau bukanlah daripada golongan mereka. Bangun pagi dia tak ambil berat tentang urusan orang Islam. Dia kira dia aja. Tak ada langsung tengok orang kiri kanan, jirannya makan ke tak, kerabat dia cukup ke makan dia tak, langsung tak ada mikir tentang kebajikan orang Islam di sekeliling dia. Jadi orang itu bukan orang yang tergolong dalam golongan orang yang itu, tak tergolong dalam orang Islam itulah. Sebab itu bukan dari golongan aku, kata Nabi, orang yang kenyang perutnya tapi membiarkan jirannya lapar. Jadi kita kena peka dengan penderitaan orang yang di sekeliling kita. Mungkin dia miskin, mungkin dia sakit, mungkin dia mempunyai masalah hidup. Kita kena ambil tahu. Bukan jaga tepi kain orang dah. Kita ni kena ambil tahu keadaan umat Islam di sekeliling kita. Kena peka. Macam hari ni umat Islam di Myanmar. Orang Rohingya tu hari-hari dibunuh oleh orang Buddha tu. Bukan seorang-seorang tau. Sekali bunuh satu kampung, dibunuh dia beratus-ratus. Kita kena peka. Kena peka dengan penderitaan orang Islam di Myanmar tu, di Burma tu sekarang ni. Begitu juga yang berlaku di Selatan Thai. Kita kena peka. Jangan lantak itu hadamai. Itu yang kita jadi lemah tu. Itu kan dia kena mengenai dengan aku, itu hadamai kata. Lantaklah damai kata. Itu orang Islam tak ada begitu. Orang Islam dengan orang Islam yang lain, dia macam satu bangunan, lengkap melengkapi. Satu bangunan, yang satu tu melengkapi yang satu yang lain. Kalbunyan kata dalam hadis, seperti bangunan. Dia melengkapi satu sama lain. Lagi apa? Sabda Nabi lagi, anta ala saghratin min sughuril Islam fala yu'taina min qablik. Udah tak nampak mana buatnya. Mata 72 punya mata. Maka cermin tak ada. Tak ada cerminnya pun. Dulu saya bawa cermin kena pergi, hari ni dah hidup pula. Kamu berada di satu penjuru daripada penjuru-penjuru Islam.
Oleh itu janganlah kamu biarkan Islam diserang daripada penjurunya. Kamu tu salah satu penjuru daripada Islam. Islam tu keseluruhannya kamu dibucu ini, dibucu ini, dibucu ini, dibucu ini. Jangan kamu biarkan Islam tu diserang dari bucu-bucu yang tertentu. Artinya kena jaga, safeguard Islam tu. Jangan bagi mereka menyerang Islam. Jangan bagi mereka menghancurkan Islam atau memusnahkan Islam atau menghina Islam. Kita kena jaga Islam tu dari setiap sudut. Jangan bagi orang menghina Islam, lebih-lebih lagi orang kafir. Jangan biarkan mereka menghina Islam. Hari ini kita biarkan je. Orang kafir hina Islam, kita biar je. Nak makan beli juga untuk daripada orang kafir. Nak minum dia beli juga daripada minuman orang kafir. Nak minum Coca-Cola juga, padahal Coca-Cola siapa punya? Nak beli handphone Nokia juga, padahal Nokia siapa punya? Nak beli barang di Tesco juga, Tesco tu siapa punya? Patutnya kita kena peka dalam hal-hal itu, kecuali yang tak dapat dielakkan. Tak dapat tidak, kita kena beli dari situ, macam lain lah. Tapi kalau ada pilihan, kita kena pilih. Kena pilih yang Islam punya. Dalam peperangan Uhud, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Rabi' namanya. Dia menghembuskan nafas yang terakhir. Mati Sa'ad tu. Perang Uhud ni. Dan pada tubuhnya terdapat 70 liang bekas tikaman pedang, tombak dan panah. 70 liangnya. Bukan sikit, bukan satu, 70. Sekalipun demikian beliau tetap berpaling kepada Zaid bin Sabit. Dia ngadap pada Zaid bin Sabit dan berkata, sesungguhnya aku telah tercium bau syurga. Dia dah ngabur pada Zaid, aku dah cium bau syurga lah kata. Dan katakan kepada kaumku golongan Ansar. Ansar ni orang Madinah yang membantu orang Muhajirin, itu namanya Ansar. Tidak ada penipuan di sisi Allah bagi kamu sekiranya kamu ikhlas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada kamu masih terdapat mata yang sanggup mengerdip. Mata tu boleh kedip-kedip lagi. Kemudian rohnya pun diangkat Allah pada ketika itu juga. Maknanya mati dia syahid. Dan rohnya diangkat oleh Allah. Masuk ke dalam mana? Ke dalam syurga. Itu sebab tuan-tuan mana yang di komputer, cuba tengok dalam Facebook tu. Mereka-mereka yang mati syahid dibunuh oleh orang Israel. Mana rupanya? Mayatnya senyum aja, tenang aja rupanya. Cik tak pernah tengok ke mana? Tidak ke buka Facebook ke apa ke, berita ke, tidak ke bukanya. Ini tengok apa ke dia tengok dia pun. Mati dibunuh oleh orang Israel, dia tenang aja, senyum aja rupanya bercahaya berseri-seri rupa muka dia tu. Padahal dah mati tu, muda lagi matinya. Berseri-seri mukanya. Tapi orang Yahudi yang mati mana rupanya? Ariel Sharon. Kenal ke nama ni? Ariel Sharon. Mana rupa matinya? 8 tahun terde'er. Tahu apa terde'er? Allah. Koma, terde'er. Artinya apa tak lalu? Sudah terbaring. Macam tu. Apa tak lalu? Mata aja boleh kedip. Kepala tak boleh menguit pun. 8 tahun tuan-tuan. Bukan setahun dua, bukan sebulan dua. 8 tahun terbaring aja. Cuba bayangkan dia terbaring aja. Siapa lalu baring 8 tahun tak ada bangkit-bangkit. Akhirnya baru mati. Udah mati ditanam di kuburnya. Kuburnya pula masa itu gempa bumi. Yang lain tak, kubur dia aja. Pong, gempa bumi masa itu. Nampak tak? Itu orang yang Allah nak siksa. Di dunia lagi dia dapat siksa. Kenapa? Dia semasa menjadi panglima perang tentera Israel, beratus-ratus umat Islam dibunuhnya dalam satu pelarian, satu kemah pelarian. Beratus-ratus.
400 ke berapa orang umat Islam dibunuhnya. Allah bayar cash di dunia lagi. Di akhirat wallahu alam, dia tak tahu tak wani tak ngapa kan. Itu dia. Orang yang bernama Ariel Sharon. Sebab itu Allah matikan. Kita ni Allah matikan, lepas tu hidup balik. Kenapa? Kerana Allah nak balas balik apa yang kita buat dalam dunia ni. Kalau kita buat maksiat, dibalas dengan kejahatan. Kalau kita buat kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Itu yang Allah kata dalam Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah. Dia iaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk melihat, untuk menduga, menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Itu sebab ada mati, ada kehidupan selepas mati. Kerana bila hidup lepas mati tu akan dibalas balik. Baik balas baik, jahat balas jahat. Kalau tak ada hidup balik, kalau lepas mati tu mati terus aja, ya. Artinya Tuhan tak ada adil lah, dibiarkannya dia dalam dunia ni merompak, tak ada kena tangkap, mati apa pun dah kena hukum apa pun dah. Ya. Dia dalam dunia ni hutang pada Ustaz Ali 20,000. Ya. Tak ada bayar, tuang kedai Ustaz Ali, kedai apa kata tu? Kedai apa kata tu? Kedai runcitnya, tuang kedainya. Lepas tu dia mati. Tak ada apa? Tak ada balasan. Dia terus mati gitu je. Scot free aja lah dia dapat. Tahu apa scot free? Artinya tidak ada pembelaan, tidak ada timbul balas. Mati gitu aja. Untung dah. Tak bayar-bayar. Tapi bila hidup balik, dicek balik dalam kehidupannya. Kamu ada hutang tak? Ada hutang. Berapa? Tu Haji Ali kena. Berapa? 5,000, 6,000. Besok akan bayar balik. Bukan bayar dengan duit, bayar dengan apa? Bayar dengan pahala amalnya. Dibayar dengan pahala amalnya. Tak cukup. Kalau tak cukup macam dosa dia tu pula diambilnya. Dosa orang tu diambilnya. Tak cukup juga. Dia masuk neraka. Itu adilnya Allah Ta'ala. Dan berapa orang yang hidupnya dalam dunia ni tak ada kerja lain tapi memberi bakti kepada masyarakat, berjasa untuk masyarakat, ya. Tidak ada penghargaan apa-apa. Tak dapat tokoh mahal hijrah ke, tak dapat tokoh Maulid Rasul ke, apa pun tak dapat. Tapi jangan takut, di akhirat nanti Allah akan reward dengan balasan yang baik. Ini dia keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja yang berkuasa untuk menetapkan keadilan untuk umat dia, ya. Sebab jangan takut. Kasut curi diorang tengah apa esok dapat balik. Hutang orang tak bayar tengah apa itu dapat balik. Ya. Orang anaya kita tak apa. Sehingga di akhirat nanti ada 2 ekor kambing. Satu besar, satu kecil. Ya, dalam dunia ni kambing yang besar tu nanduk kambing yang kecil. Udahlah kecil doga, apa tu tanduk pun tak ada. Besok di akhirat dihidupkan 2 ekor kambing tu. Kemudian diperintahkan kambing yang doga yang kecil tu menanduk balik kambing yang besar tu. Lepas itu baru dimatikan kedua-dua kambing itu. Itu hari kiamat tu, di antara namanya ialah hari pembalasan, dibalas balik. Ya. Ini dia, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang Islam ni dia merasa bangga dengan kebenaran dan kepercayaan kepada Allah. Ini salah satu daripada sifat-sifat orang mukmin. Jangan rasa rendah diri menjadi orang mukmin. Ya. Hari ini kadang-kadang demo, ya, malu nak mengaku dia orang mukmin. Sampai nama pun tukar. Kalau namanya Jafar, tukar jadi Jeff. Kalau namanya Maryam, tukar jadi Mary Ann. Kalau namanya Fauziah, tukar jadi Oji. Lagi apa? Kalau namanya Johari, jadi apa? Jadi Jo. Dah malu nak mengaku orang Islam. Seolah-olah namanya itu tak glamour. Jadi kita mesti bangga menjadi orang Islam.
Bangga kita tu. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Apa katanya? Bersangatan keras dia terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang terhadap sesama orang beriman. Itu dia orang yang bersama dengan Rasulullah. Muhammadur Rasulullah kata ayat tadi ya. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang nak bersama dengan dia, asyidda'u 'alal kuffar, bersangatan keras dia terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi berkasih sayang sesama mereka. Kita lain dengan orang kafir punya lembutnya, nampak bau lembut, cakap lembutnya. Tapi dengan sama kita, nak bergaduh saja. Nak nampur saja kodianya. Sesama orang beriman, nak nampur je bergaduh pasal pokok di sempadan. Pokok apa? Gaduh apa? Turun rembang, bergaduh pasal turun rembang. Itulah dia orang Islam hari ini, bergaduh sesama mereka. Kita nak ubah sikap tu. Sekarang ni kita mesti bangga kita ni orang Islam. Mesti mempertahankan yang hak, yang kebenaran tu nak dipertahankan. Ini salah satu daripada sifat-sifat orang mukmin. Firman Allah, walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin, dan keagungan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang yang mukmin, orang yang beriman. Yang itu yang agung, yang itu yang besar, yang itu yang kita nak besarkan, nak kita agungkan, nak kita sanjung, iaitu Allah, Rasulnya, dan juga orang beriman. Tiba-tiba ada pula seorang profesor tu mengatakan, kamu jangan banyak benar berselawat dengan Nabi, katanya. Jangan lebih-lebih benar selawatkan Nabi, kata. Esok jadi kita seolah mengagung Nabi itu macam Tuhan, kata. Itu profesor apa habis itu? Profesor Kangkung habis itu namanya, Profesor Kangkung itu. Sedangkan Allah pun berselawat dengan Nabi, dia melarang orang supaya jangan banyak selawat. Kerana hari ini trend manusia hari ini kan, di mana-mana pun ada selawat perdana. Ada tak? Ada tak? Di mana-mana pun ada. Dengarlah Radio Hakim tu ada program-program tu, selawat perdana ini. Jadi ada pula seorang tu melarang pula, jangan beria benar, beria benar. Nanti seolah-olah kamu mengagungkan Nabi Muhammad tu macam kamu mengagungkan Allah. Itu serupa pendapat dengan Kasim Ahmad. Jangan apa tu. Keluar seorang abah pula tu. Mudah-mudahan tak ada seorang mengikut. Adakah yang ikut angkat tangan? Ada yang setuju angkat tangan? Ada. Allah pun berselawat dengan Nabi. Innallaha wa malaikatahu sambung yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak-banyak. Tiba-tiba ada Profesor Kangkung kata jangan, nanti kamu macam apa? Macam mengagungkan Allah pula jadinya. Lagi apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sekali lagi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Apa katanya? Dan janganlah kamu bersikap lemah. Jangan lemah terhadap orang kafir tu ya. Assert yourself as a Muslim ya. Jangan rasa rendah diri dengan orang kafir. Jangan kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ni orang yang tinggi darjatnya. Orang yang tinggi darjatnya daripada orang yang lain. Sebab tu dia apa-apa hal pun beriman dulu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat Allah darjat bagi orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Beriman dulu.
Dan juga yang diberi ilmu dengan beberapa darjat. Mula-mula nak beriman, tapi orang beriman yang mana yang tinggi darjatnya? Orang beriman yang Allah beri ilmu. Ya, orang yang ada ilmu tinggi pangkatnya daripada orang yang tak ada ilmu. Dunia pun orang itu, akhirat pun orang itu. Ya, di dunia ni pun orang yang tinggi ilmunya tinggi dah pangkatnya. Tinggi dah. Kalau UPSR dapat 5E, boleh ke nak minta jadi apa? Boleh jadi jurutera, boleh ke? Jadi engineer boleh dapat 5E. Matematik E, semua E, boleh minta jadi engineer? Minta boleh lah, tapi tak dapat lah. Jadi dalam dunia ni pun kalau ndak darjat yang tinggi, kena ada ilmu. Paling kurangnya dapat PhD ke, kurang-kurangnya BA ke, MA ke, barulah dapat pangkat yang tinggi. Ya. Kalau PMR pun tak lulus, E saja 5E PMR, apa dapat?